Alfia Studio. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radayna billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah malam ni kita sambung lagi pengajian kitab Riyadhus Salihin kita. Kita masih lagi berada di dalam bab sabar. Yang mana malam ni kita masuk kepada hadis yang baru, hadis nombor 47 insya-Allah. Hadis nombor 47. Baik. Semula teruslah noh. Wa an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Hadis ini daripada Abdullah bin Mas'ud berkata, "Lamma kana yaumu Hunain athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismah. Fa'ata Aqra' bin Habis mi'atan min al-ibil wa a'ta Uyainah bin Hisn misla zalik wa a'ta nasan min ashrafil Arab wa atharahum yawma idhin fil qismah. Faqala rajul wallah inna hadhihi qismatun ma 'udila fiha wa ma urida fiha wajhullah. Faqultu wallah la ukhabbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu fa akhbartuhu bima qala fataghayyara wajhuhu hatta kana as-sarf thumma qala faman ya'dilu idza lam ya'dilillahu wa rasuluhu thumma qala yarhamullahu Musa qad uziya bi akthar min hadha fasabar. Faqultu la jarama la arfa'u ilaih ba'daha haditha." Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, hadis ni cerita pasal Abdullah bin Mas'ud cerita setelah perang Hunain. Catat yang tu. Perang Hunain ni berlaku tak beberapa lama selepas peristiwa Fathu Mekah. Peristiwa Fathu Mekah, peristiwa apa? Iza jaa nasrullahi wal fath. Bila mana datang pertolongan Allah dan fath, pembukaan kota Mekah. Bila berlaku pembukaan kota Mekah, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kita akan dapat melihat orang berbondong-bondong masuk agama Allah. Bila mana Nabi balik semula ke Mekah dalam peristiwa Fathu Mekah, kan Nabi bagi tahu siapa yang berada di dalam rumah sendiri maka selamat. Siapa yang berada dalam kawasan Masjidil Haram, dia selamat. Sesiapa yang berada di dalam rumah Abu Sufyan, maka dia selamat. Maka berbondong-bondong orang peluk Islam. Orang-orang Mekah yang dahulunya melawan Nabi, orang-orang Mekah yang dahulunya mencerca Nabi, memulaukan Nabi dan buat benda-benda tak elok kepada orang Islam, akhirnya dalam peristiwa Fathu Mekah, mereka masuk Islam beramai-ramai. Dan Islam mereka ini tentunya pada masa itu Islam yang barulah berbanding orang Muhajirin dan orang Ansar yang berada di Madinah. So masih lagi baru. Maka setelah itu berlaku perang Hunain. Dalam perang Hunain memang golongan Ansar yang betul-betul bantu Nabi sungguh-sungguh. Peristiwa perang Hunain ni dahsyat tuan-tuan. Bila mana peringkat awal itu musuh Islam ramai, orang-orang Mekah yang baru ni berunduk ke belakang. Maka ketika itulah Nabi kata, panggilkan untukku orang Ansar. Tu cerita tu panjang lah. Orang Ansar lah yang main berjuang sungguh-sungguh ni. Bukan kata orang Mekah ni jahat, tidak. Dia baru terima Islam, dia terkejut lagi. Sebab orang-orang Madinah dan orang Muhajirin Mekah yang pergi Madinah awal, mereka dah biasa dengan perang. Mereka dah biasa dengan perang Badar. Mereka dah biasa sikit dan musuh tu ramai. Mereka dah biasa. Baik. Maka setelah perang Hunain, ni cerita dalam hadis ni. Kata Abdullah bin Mas'ud, setelah perang Hunain, Nabi membahagi-bahagikan harta rampasan perang. Bila kita dapat banyak harta rampasan perang, banyak ghanimah, maka Nabi bahagi-bahagikan dalam kalangan tentera. Fa'ata Aqra' bin Habis mi'atan minal ibil. Maka 100 ekor unta Nabi bagi dekat Aqra' bin Habis.
Tak habis lagi lah. 100 ekor unta ambil bagi kat Aqra' bin Habis. Aqra' bin Habis, wa a'ta Uyainah bin Hisnin misla dhalik, dan dekat Uyainah bin Hisn pun 100 ekor unta juga. Wa a'ta nasan min asyrafil Arab wa atharahum yawma idzin fil qismah. Dan kepada pemuka-pemuka Arab, orang-orang besar, orang yang ada pengaruh, nama-nama besar dalam kalangan orang Arab di Mekah dulu ni, yang dah masuk Islam ni, Nabi bagi banyak kat mereka kata. Siapa tuan-tuan Aqra' bin Habis ni, Uyainah bin Hisn ni? Mereka dua orang sahabat lah, tapi mereka ni masuk Islam selepas Fathu Mekah lambat. Aqra' bin bukan selepas Fathu Mekah tapi lambat. Aqra' bin Habis ni tuan-tuan, dan juga Uyainah ni, mereka orang besar. Aqra' bin Habis dan Uyainah bin Hisn dan 2-3 orang nama-nama besar ni, mereka ni daripada suku mana? Bani Tamim. Yang doktor kata Bani Tamim. Bani Tamim tu siapa antara contohnya? Ni dia. Ni dia antara orang yang dikatakan Bani Tamim tu, ini antara orangnya. Bani Tamim ni tuan-tuan, satu suku, satu bani yang memang dihormati di dalam kalangan bangsa Arab. Ada lagi lah 2-3 orang bani yang lain yang dihormati. Tentunya Rasulullah, Bani Hashim. Kemudian Bani Tayyim, Bani Sayyidina Abu Bakar, turunan dia, jurai dia, nenek moyang dia. Kemudian Khalid Al-Walid, Bani Khalid Al-Walid punya, saya tak main pula di kepala. Khalid Al-Walid punya juga, Allahumma shalli ala Muhammad, pun juga antara yang besar. Tapi Bani Tamim juga antara yang besar. Maka tuan-tuan, Bani Tamim ni daripada sebelum Islam lagi, mereka ni dikenali sebagai satu suku bangsawan. Ramai orang-orang besar dalam tu, orang berniaga, orang-orang cerdik pandai dalam tu. Bahkan setelah mereka menerima Islam pun Nabi puji mereka. Bahkan Nabi bagi tahu, inilah suku yang paling kerah dalam kalangan umatku nanti yang akan menentang fitnah Dajjal dan sebagainya ni. Bani ni kuat. Nah, pasal tu dekat hari ni kita pakat duk kata kita ni Bani Tamim belaka kan. Bukan dia tak ada lagi Bani Tamim tu, ada lama dah. Dah ada orang Bani Tamim. Bahkan tuan-tuan, setelah Rasulullah SAW wafat, Bani Tamim terpecah dua. Setengah dalam kalangan Bani Tamim ni ikut Nabi palsu. Dalam kalangan mereka ni ada Nabi palsu seorang. Tapi setengah lagi ikut Aqra' bin Habis ni untuk mempertahankan akidah mereka, Bani Tamim. Aqra' bin Habis ni pernah satu peristiwa, dia datang dengan Uyainah bin Hisn dan 2-3 orang pemuka Bani Tamim yang lain pergi jumpa Rasulullah di Madinah. Dia panggil Nabi, Ya Muhammad, keluar Maisat. Panggil Nabi lagu tu. Masa tu tak terima Islam lagi. Kami ada satu benda yang akan buat hang bangga. Apa benda tu? Benda tu adalah mereka ni, suku mereka ni nak masuk Islam ramai-ramai. Jadi mereka sangka mereka ni satu keturunan bangsawan, satu keluarga yang hebat, geng-geng datuk-datuk, tansir-tansir belaka. Bila masuk Islam tentulah Rasulullah seronok. Betul satu segi. Tapi cara mereka pergi cerita tu, cara mereka panggil Muhammad Maisat, kami ada benda nak habaq ke hang yang akan buat hang bangga. Sopa lagu mereka ni kemas sangat tu. Sopa lagu orang harap sangat kat mereka tu. Meskipun mereka ni memang mulia. Maka turun ayat Quran tuan-tuan, Allah tegur mereka. Allah tegur mereka pasal cara mereka panggil Nabi tu kasar. Kemudian panggil keluar dari bilik Nabi. Kemudian habaq pula, hang akan bangga dengan benda ni. Turun teguran itu. Tapi seterusnya, ala kulli hal mereka terima Islam. Dan Nabi hantar orang untuk ajak mereka, dan mereka menerima Islam dengan baik. Satu lagi apa? Aqra' bin Habis ni juga adalah, kalau tuan-tuan ingat hadis yang Nabi kata man la yarham la yurham. Hadis tu Nabi kata kat dia, satu hari Aqra' bin Habis ni pergi jumpa Nabi. Nabi duk melawak dengan cucu Rasulullah lah, duk melawak dengan cucu baginda, main bergomuai dengan cucu ni. Maka Aqra' bin Habis kata, ya Rasulullah, saya, maksudnya terima Islam dah, dia lembut dah lah kan. Saya ada anak jantan ramai, saya ada anak ramai, seorang pun saya tak melawak dengan dia. Ayah, jenis ayah ni dia cengih sikit, dia pongoi sikit. Saya bukan tak sayang, tapi dia tak tunjuk. Kebanyakan ayah dia macam tu. Ayah terutamanya geng Melayu ni kan, dia nak jadi satu macam mana tau, nak abang kata ayah. Satu segi bagus, tapi tak boleh keras sangat.
Maka dia tengok Rasulullah baik dengan cucu, melawak, bergomel dengan cucu. Maka dia kata, aku dah ramai anak, seorang pun tak ada aku buat lagu ni ya Rasulullah. Maka Nabi kata, man la yarham la yurham. Siapa yang tak tunjuk sayang dia, dia takkan disayangi, dia takkan ditunjuki sayangi. No? Tu Aqra' bin Habis. No? Jadi dia orang besar tuan-tuan. Jadi dekat dia ni Nabi bagi 100 ekor unta. Uyainah bin Hisin juga 100 ekor unta, dan beberapa orang besar, banyak. Orang yang biasa-biasa ni dapat sikit. No? Jadi bila jadi lagu tu tuan-tuan, faqala rajul, seorang lelaki kata kat belakang, wallah, demi Allah, inna hadhihi qismatun ma udila fiha. Lelaki ni kata, demi Allah, pembahagian yang Rasulullah buat ni tak adil. Oh tuan-tuan, dia bukan kata kat pemimpin tak adil, dia kata kat Nabi tak adil ni. Atas mata kasar dia ni, dia kata tak adil. Mungkin dia pun tak salah, pasal dia nampak mana orang kaya, orang besar dapat banyak, orang biasa dapat sikit, satu segi. Tapi kita ni dalam agama kita mai kata daripada Allah dan Rasul, sami'na wa ata'na, pasti ada hikmahnya. Kata Imam Malik, Allah SWT, kullu syai'in, ataupun kullu syai'in, setiap, bukan kullu syai'in, kata Imam Malik, setiap seorang, setiap seorang yu'khazu bi kalamihi wa yutrak, ya, kullu ahadin yu'khazu min kalamihi au yutrak. Setiap seorang tu kita boleh ambil kata-kata dia dan kita boleh tolak, illa sahibul maqam, melainkan tuan makam ni. Masa Imam Malik kata lagu tu, dia duduk dekat makam Nabi. Maksudnya dalam kalangan kita semua ni, ada pendapat kita boleh terima, ada kita boleh tolak, itu biasa. Tetapi kalau kita daripada Allah dan Rasul, walaupun kita rasa lagu tak adil ke, kita rasa lagu berat sebelah ke, pasti ada benda besar tu, pasti ada kebaikan, pasti ada hikmahnya. Bukan sahabat yang lain tak tahu, tapi dia pun tahu. Pasti kalau Nabi buat lagu ni ada sebab, ya? Adil bukan diukur dengan kuantiti. Adil tak ukur lagu tu. Kalau ukur dengan kuantiti tuan-tuan, kita nak bagi orang katalah orang tu dia berisi sikit, dekat kawan seorang lagi kurus sikit, kita tak boleh beli baju sama besar. Sekali kawan yang kurus tu baju tu longgak, tak boleh pakai pula. Adil bukan bagi ikut kuantiti, kan? Maka begitulah Rasulullah menilai keadilan pun. Maka bila seorang lelaki ni dia ukur adil dengan kuantiti, maka dia rasa tak cukup, tak adil. Maka dia kata, demi Allah, benda ni tak adil. Dia kata gitu. Maka tuan-tuan, Abdullah bin Mas'ud dia dengar, ya? Pemuda ni sambung, lelaki sambung, dia kata pula, wa ma uridu fiha wajhullah. Pembahagian macam ni bukan pembahagian yang nak bawa kepada redha Allah. Kata lagu tu pula. Siapa yang bahagi ni? Nabi pun kena. Maka faqultu, kata Abdullah bin Mas'ud, aku kata, wallah la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud kata, nanti saat aku nak pergi report kat Nabi. Pasal dia kata kat belakang. Dah lah kata kat Nabi, kata kat belakang pula. Dia kata apa yang Nabi buat cara bahagi tu memang tak adil. Tak cukup dengan tu, dia kata pula pembahagian ni bukan pembahagian anak-anak redha Allah. Kata lagu tu. Maka Abdullah bin Mas'ud dengar lagu tu, dia kata nanti saat aku nak pergi report kat Nabi apa yang dia kata ni. Fa ataituhu fa akhbartuhu bima qala fataghayyara wajhuhu hatta kana kasarfi. Dia kata aku pun pergi jumpa Nabi. Sampai kat Nabi, terus aku cerita apa yang orang lelaki tu kata. Rasulullah nak tahu tak, tadi ada seorang lelaki ni kata kat Rasulullah. Dia kata Rasulullah bahagi ni tak adil. Demi Allah tak adil. Dan pembahagian ni pula bukan kata nak redha Allah, pembahagian yang tak mengundang redha Allah. Bila Nabi dengar lagu tu tuan-tuan, kata Abdullah bin Mas'ud, fataghayyara wajhuhu, berubah wajah Nabi. Berubah wajah Nabi hatta kana kasarf, sampai nampak berubah sampai jadi kemerah-merahan, macam menahan marah. Maka thumma qal, kemudian Nabi kata, faman ya'dilu idza lam ya'dilillah wa rasuluh. Nabi kata, siapa lagi yang lebih adil daripada Allah dan Rasul? Ataupun kalau
kalau Rasulnya tak adil, ada siapa lagi kah yang lebih adil berbanding Rasul Allah? Ya. Dalam keadaan marah, Nabi tahan marah. Nah, tuan-tuan, adakah Nabi macam mana saya nak kata? Bila berita ni sampai kat Rasulullah, fataghayyara wajhuhu, berubah wajah Nabi ke merah-merahan, menahan kemarahan pasal berasa. Pasal ada orang dia berasa dia pandai daripada Nabi. Dahlah dia berasa dia pandai daripada Nabi, dia berasa dia taqwa lebih daripada Nabi. Yang tu memang Nabi berasa sikit. Kan ada hadis yang lain yang beberapa orang pemuda pergi jumpa Fatimah tu. Pergi jumpa Aisyah, ingat tak tuan-tuan? Hadis tu terkenal. Dia tanya Aisyah, Nabi semayang lagu mana? Semayang malam. Nabi Aisyah kata semayang beberapa rakaat, kemudian habislah. Kemudian dia kata kami lebih lagi. Nabi puasa lagu mana? Aisyah kata Nabi puasa sekian-sekian, sunat ni tak adalah sampai hari-hari dak. Oh, kami lebih lagi. Depa rasa depa lebih dan depa boleh buat lebih. Maka bila Nabi balik, Aisyah cerita kat Nabi tegak mana tu? Nabi agak marah mana tu? Nabi kata siapa yang tak ikut sunnah aku bukan dalam kalanganku. Pasal depa berasa depa lebih daripada Nabi. Tuan-tuan, setakat berasa lebih pada orang lain pun kita berasa tak kemas dah, kan? Setakat orang ni dia berasa dia lebih mulia daripada orang lain pun kita dengar tak boleh duduk dah. Orang lagu tu tak boleh tengok dah. Ini berasa mulia diri lebih pada orang lain ni. Ada orang tu tuan-tuan, ada. Dia berasa dia suci lebih pada orang lain. Dia berasa dia soleh lebih pada orang lain. Bagus jadi soleh, tapi sekali dia rasakan dia soleh tu lebih pada orang lain, di situ silap dia. Bagus jadi alim, tapi sekali dia rasa dia alim lebih pada orang lain, di sana silap dia. Sulaiman Al-Khawwas, satu orang tokoh tabi'in yang zuhud. Satu hari dalam majlis Al-Imam Auza'i tengah ceramah, tengah baca kitab bab zuhud. Sulaiman Al-Khawwas duduk datang dulu lah, duduk dengar sekali. Ramai lah kan, dia dulu kuliah ni di tiang-tiang. Kan? Jadi Imam Auza'i ada tiang dia sekian-sekian Taus ada tiang dia, imam tabi'in ni ada tiang-tiang masing-masing. Al-Ta' bin Rabah ada tiang dia. Jadi dalam majlis Imam Auza'i tu duk baca kitab zuhud, duk bacalah hadis-hadis tentang zuhud. Seorang lelaki ni, imam juga, Sa'id bin Aziz ni, dia terus dia menyampuk. Dia kata, wallahi sepanjang aku hidup ni, aku tak pernah jumpa orang yang lebih zuhud. Zuhud ni bagus lah kan, lebih zuhud daripada Sulaiman bin Khawwas. Tak pernah jumpa lagi. Dia sebut lagu tu orang pakat dengar. Puji tu bagus. Sulaiman Al-Khawwas ni, Sulaiman bin Khawwas ni, tengok tu dia tunduk dari segiling kepala, dia bangun dia pergi dandan. Dia keluar pada majlis tu. Terus Al-Imam Auza'i marah dia. Wahai celaka dia kata. Hantar tak dia tu memang zuhud betul. Bila mana kata dia zuhud, dia tak suka orang nak puji-puji dia melambung-lambung, dia tak mau. Hampir puji dia depan-depan, tuang terus kawan tu. Lagu tu tuan-tuan. Kita lah nak puji. Orang dulu, ulama dulu buat ikhlas sungguh, pujian-pujian tak mau. Kalau dengar pujian dia pun lari. Pasal takut ganggu ikhlas tu tuan-tuan. Ikhlas ni satu benda yang semua orang boleh cakap, tapi belum tentu dia boleh rasa. Belum tentu dia boleh buat. Kita boleh berceramah bab ikhlas 3-4 jam boleh ceramah, tapi belum tentu yang bagi ceramah tu ikhlas. Belum tentu tuan-tuan. Ikhlas ni satu ilmu yang cukup ajaib. Dengan ikhlas itu ada amalan kecil jadi besar. Dan dengan ikhlas itu ada amalan yang banyak jadi kosong, tak ada apa. Itu ikhlas. Kehebatan ikhlas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala campurkan keikhlasan dalam diri kita semua. Amin insya-Allah. Tuan-tuan, jadi bila kita berasa kita lebih pada orang lain, di situ silap punca, di situ punca kebinasaan kita. Maka dia ni pun dia rasa dia pandai daripada Nabi. Padahal Nabi tuan-tuan, dalam banyak kes, dalam banyak hadis, dalam banyak peristiwa, Nabi sangat penyabar, Nabi sangat susahlah nak marah. Ada satu hadis tuan-tuan, satu pakcik ni dia mai jumpa Nabi dalam hadis Sahih Muslim. Dia mai jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, saya ada masalah besar ni. Nabi kata, masalah apa? Dia kata, saya telanjang bulan puasa. Saya menyetubuhi isteri saya di bulan puasa pada bulan Ramadan lah, siang hari. Cerita kat Nabi susah hati ni. Kan Nabi kata, tak apa, bebas hamba kan. Dia kata, bebas hamba, mana nak ada hamba saya ni orang susah, apa-apa cerita lagi bagi alasan. Nabi tak marah sangat. Nabi kata, tak apa,
apa nama ni, puasa lah 2 bulan turut-turut. Syahrain mutatabi'in, Quran sebutkan 2 bulan berturut-turut puasa. Siapa kena puasa ni? Orang lelaki lah, suami lah. Tak aci lah, seronok dua-dua, dah pegang kira aci. Kalau perempuan mana boleh 2 bulan turut-turut, sampai kusudah tak dapat lah. Lelaki saja. Lelaki hak mula kan. Nabi tu tak apa. Pakcik, puasa lah 2 bulan berturut-turut. Itulah nak puasa pun apa nama ni. Bukan kata tak mau, tapi tak apa nak boleh. Dia mulai malas. Nabi habaq dah putus hak mula. Tak boleh. Tak apalah, tak boleh menikah hamba. Puasa lah. Puasa pun tak nampak berat lah saya nak perhabis yang wajib ni pun teruk. Ni nak 2 bulan teruk-teruk ni. Nampak tak lepas lah. Dalam buat salah tu. Nabi tak apalah, pergi bagi makan 10 orang susah. Dia kata, tu pun nak bagi makan pun saya pun cukup-cukup makan. Ada main alasan lah tuan-tuan. Ada orang macam ni ada. Buat salah banyak, akal pun banyak. Saya nak cerita kat tuan-tuan pasal Rasulullah punya akhlak ni. Saya nak bagi makan 10 orang, saya pun tak ada apa nak bagi makan pakai miskin apa semua ni. Maka tuan-tuan Nabi senyum. Maka Nabi kata kepada sahabat, lah disebut pi kat Baitul Mal, pi kat tempat simpan harta orang Islam ni, pi ambil beras. Bukanlah beras, pi ambil gandum lah. Buk mai buang 2-3 paket ni, habuan nak pi bagi makan 10 orang susah. Sahabat pi ambil. Buk mai, maka Nabi kata ambil ni pakcik, pi cari orang susah, bagi depa makan sampai kenyang lah. Beda-beda lagu mana agama ajak. Tuan-tuan tahu pakcik ni kata apa? Nak cari orang susah mana tak tahu. Saya nampak tak ada orang susah kot ni kata. Kalau ada orang susah pun saya, keluarga saya susah belaka. Tuan-tuan, dalam hadis sebut Nabi gelak. Kan kata Nabi marah pungweh tak, Nabi senyum gelak. Sampai nampak gusi gelak. Pasal terhibur dengan perangai orang ni kadang-kadang ni, terhibur jugalah. Kalau ikut kita kadang lah tuan-tuan, aku bagi macam semua ada alasan. Nabi senyum sampai nampak ni. Nabi kata tak apalah pakcik, ambil kat pakcik lah. Ambil kat pakcik lah, boleh. Untung kat dia tuan-tuan. Dapat buat salah satu dah, salah hak sedap pun cukup. Lepas tu dapat pula rukhsah pula daripada Nabi. Satu lah sampai bagi makan, makanan pun dapat kat dia pula. Rezeki dia lah. Tapi nak abang kata itulah level kesabaran Rasulullah. Apa tahu tu, kalau kita baca hadis ni saja, kita akan rasa Nabi ni tak sabar ke? Baca tu saya risau. Saya kena sebut juga hadis yang lain nak menunjukkan kesabaran Rasulullah. Kalau orang-orang yang musuh Islam dia jumpa hadis ni saja, dia mula nak kata, tengok Nabi Muhammad. Sahabat dia kata kat belakang, toh muka dia nak merah padam. Tak. Banyak hadis yang lain Nabi sangat penyabar dan penyayang dan mudah bergurau. Dan susah nak marah. Kecuali dalam kes-kes tertentu bila mana melibatkan akidah, melibatkan maruah agama dan melibatkan orang yang merasa dia lebih daripada orang lain. Ni, kes ni, dia merasa lagu dia pandai daripada Nabi. Dalam keadaan itu tuan-tuan, Nabi SAW kata, Yarhamullahu Musa. Semoga Allah merahmati Musa. Siapa ni? Nabi Musa lah alaihissalam. Qad uziya bi aktsara min hadza fasabar. Sesungguhnya Nabi Musa itu pernah diuji lebih daripada ni oleh umat dia, tapi dia sabar. Maksudnya Nabi bila Nabi nak masa marah tu, Nabi teringat pada Nabi Musa. Nabi kata Musa ni lagi teruk daripada ni umat dia buat kat dia. Dia sabar. Setakat seorang kata kat aku kat belakang ni tak apalah. Nak abang kata apa? Itu juga salah satu petua bila mana kita marah, kita diuji, kita ingatlah orang lain lagi susah daripada kita. Kalau kita rasa kita teraniaya teruk, orang lain kadang-kadang lebih teruk daripada kita. Kita ni tuan-tuan, masalah dia bila kita diuji, kita akan tengok orang yang lebih beruntung daripada kita. Bila kita diuji dengan sakit demam, kita akan tengok orang yang sihat. Kita lupa nak tengok orang yang sakit lagi teruk daripada kita. Kita diuji dengan sakit lutut, kita duk tengok orang berlari, kita rasa kita ni teruk. Kita tengoklah orang yang kaki kudung lagi teruk daripada tu. Kita diuji dengan sakit pinggang, kita rasa ya Allah, awaklah aku sakit pinggang, aku ni orang yang semayang. Kita tengok orang sihat-sihat, kita kata mana ci. Kita tak kata lagu tu, tapi hati tu rasa macam awaklah dia pakat sihat belaka, aku ni sakit pinggang. Kita lupa nak tengok ada orang sakit buah pinggang teruk pada tu. Kan? Kita sakit dada ni, tak tahulah punca apa, cek tak ada apa, tapi duk sakit dada menyawa tak puas. Kita kata ya Allah, awaklah aku ni orang lain sihat belaka, aku ni sakit. Kita bertanya Tuhan lagi tu. Padahal ada orang sakit jantung teruk daripada kita.
Tapi kita lupa nak tengok yang lebih teruk daripada kita. Kita tengok yang elok daripada kita, lantas kita rajin mempersoalkan Tuhan. No? Begitulah kita manusia ni. Jadi Nabi SAW bila mana teringat yang tu, orang mai kata lagu tu kat Nabi, maka teringat motivasi Nabi Musa, kena lagi teruk. Tuan-tuan, Nabi Musa kena dengan Bani Israel, kau-kau lah. Nabi Musa lah yang tolong keluarkan Bani Israel daripada cengkaman Fir'aun dan Qibti di Mesir. Kan? Dalam surah Syu'ara tuan-tuan buka baca terjemahan dia daripada awal sampai habis, seronok jalan cerita tu. Nah, Nabi Musa mai jumpa Fir'aun, suruh beriman kepada Allah, tak mau beriman tak apa, an arsil ma'ana Bani Israel, tak mau tak apa, nanti Nabi lain akan mai, aku nak uruskan Bani Israel. Izinkan aku keluar dengan Bani Israel, keluar daripada Mesir ni, sebab hampa duk pijak kepala kami saya ni. Kukang bergaduh panjang cerita tuan-tuan sampai kena 9 ibtila. Lalat darah, tuan-tuan tahu lah macam tu, panjang cerita tu kan. Akhirnya kena ligan pula sampai ke laut merah, laut terbelah. Allah selamatkan Bani Israel ni. Sampai kat laut merah, Bani Israel boleh salahkan Nabi Musa. Hanglah punca Musa, kami duk elok di Mesir. Elok apa? Kena tindah, kena pukul, kena bunuh, kena tahan tanpa soal. Nabi Musa selamatkan mereka. Sampai kat tepi laut merah, lepas salah Nabi Musa. Terbuka laut, lintah laut, selamat lagi. Bila elok lintah laut dalam Quran kata, fa'atau ila ala qaumi, mereka melintasi satu kaum yang kufuna ala asnam. Lepas lintah laut merah tu tuan-tuan, Bani Israel ni tengok dengan mata mereka sendiri kuasa Allah. Laut terbelah, depa lintah laut tu. Pi di seberang sana, depa lintah satu kaum yang dalam Quran sebut yang kufuna ala asnam, kaum yang menyembah berhala. Kemudian dia kata kepada Nabi Musa, ya Musa ij'al lana ilahan kama lahu alihah. Wahai Musa, tolong buat satu Tuhan macam mana yang Tuhan tu. La haula wala quwwata illa billah. Ni Bani Israel punya perangai tuan-tuan. Allah yang selamatkan mereka melalui Nabi Musa. Allah yang satu yang esa. Mereka tengok orang sembah berhala, mereka minta berhala pula nak jadi Tuhan. Ni perangai orang Bani Israel ni, punya korang ajak. Itu baru lepas Allah selamatkan tu. Lepas tu duk jalan nak pergi ke Baitul Maqdis tu, komplain macam-macam. Panas, Allah bagi ghamam, tu teduhan. Komplain pula lapar. Allah hantar pula manna wa salwa. Komplain pula dahaga ayam. Idrib bi'asakal hajar. Allah kata kepada Nabi Musa, lempak tongkat hang, ketok dekat situ batu, keluarlah 12 mata air, minum. Tak beriman lah, tapi tak puas hati situlah. Nabi Musa naik jumpa Allah, ambil loh kan, ambil the 10 commandment, arahan awal tu. Ambil syariat lah, senang abang. Tiba pergi sembah pula berhala, lembu yang Samiri buat tu. Ini Bani Israel buat kat Nabi Musa, buat lagu macam-macam. Nabi Musa ajak mereka masuk Baitul Maqdis. Mereka kata apa? Fiha qaumun jabarin. Dalam tu ada kaum yang jabar, yang kahar. Nabi Musa kata tak apa, kita pi saja, kita masuk. Allah akan bagi kaum tu lemah, kita akan menang. Pasal tanah tu untuk kita. Apa dia berkata kat Nabi Musa? Izhab anta wa rabbuk. Izhab anta wa rabbuk. Hampilah dengan Tuhan hang. Tak kau orang ajak kata tuan. Hampilah dengan Tuhan hang perang. Dia kata kami tunggu di sini. Menang esok panggil kami. Teruk dia buat kat Nabi Musa. Tapi itu pun kata Rasulullah, fasabar. Nabi Musa sabar. Maka kerana itulah Nabi kata yarhamullahu Musa qad uziya bi akthar min hadza fasabar. Allah rahmati Musa, dia diuji lebih teruk daripada ini tapi dia sabar. No? Tuan-tuan, kelebihan sabar ni. La jarama la arfa'u ilaih ba'daha haditha. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, bila aku tengok lagu tu ni pun menarik juga. Abdullah bin Mas'ud kata, lepas aku tengok lagu tu, aku tak berani dah pergi report apa kat Nabi. Nak jaga hati Nabi, no? Sebelum tu dia excited nak pergi habang kat Nabi, no? Excited nak pergi habang. Lagu orang kata kat Rasulullah apa-apa kan, nak pergi habang cepat-cepat. Tapi lepas dia tengok peristiwa tu, dia kata aku tak berani apa dah. Tak berani dah nak pergi habang apa kat Nabi. Takut melukakan hati Nabi. Kita pun kadang-kadang lagu tu tuan-tuan. Kadang-kadang ada kawan-kawan melawak lebih kurang kot belakang ni, kata kat siapa-siapa kadang-kadang melawak. Kita janganlah cepat mulut sangat pergi habang. Orang tepat pergi menyucuk, no? Janganlah. Nanti pecah belah habis, tak mau kita jadi orang yang
Yang lagu tu, yang bermuka-muka, yang menggaduh domba. Walaupun kadang-kadang kita melawak, walaupun kadang-kadang kita seronok, tapi benda tu tak betul, tak kena. No? Sama-sama lah kita peringat diri kita. No? Boleh lah saya sambung lagi, no? Baik. Hadis terusnya. Hadis nombor 48. Panjang tuan-tuan, no? Bab sabak ni, no? Apa nama ni? Di antara bab yang panjang lah. Kemudian kita juga tak boleh nak skip cepat-cepat. Habis satu hadis, pergi satu hadis, pergi satu hadis, pergi satu hadis, nanti kita tak puas. Kita tak dapat apa nama ni intisari tu. No? Contoh macam tadilah, bila saya cerita hadis ni yang saya kata Nabi muka merah tu. Saya tak puas bila saya duk fikir nak cerita kan. Tak boleh saya cerita hadis ni saja. Selagi orang duk tengok rakaman orang salah faham. Kan? Oh, Rasulullah ini lagu tu ke? Jadi saya kena cari hadis yang lain yang nak counter dengan hadis ni balik. Nak abang kata Nabi ni penyayang sebenarnya. Kan? Lepas tu kita kena pelan-pelan, slow and steady lah. Tapi pejam celik. Rusaknya. Dah berapa tahun dah kita dengan Riyadhus Salihin ni. No, setahun lebih dah saya ingat. No, saya tengok dalam rekod tu dah kali ke 18 dah. Maksudnya setahun lebih dah. Alhamdulillah. Walaupun orang pelan lama pelan surut ke pelan tambah. Macam pelan surut saya tengok. No? Tak tahu lah, mungkin sebab riahat ke no, penuri lah apalah. Baik. Hadis seterusnya tuan-tuan. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala. Daripada Anas bin Malik berkata, hadis seterusnya, hadis nombor 48. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi berkata, maknanya hadis ni hadis apa? Marfu'. Sandak terus kat Nabi, sangkut terus kat Nabi, hadis marfu'. Baik. Idza aradallahu bi 'abdihi khair ajjala lahu 'uqubah fid dunya. Kata Nabi, sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala mengkehendaki seseorang hamba itu akan kebaikan. Kalau Allah nak kebaikan pada hamba tu, pada kita lah. Kalau Allah nak sesuatu kebaikan ada pada hamba tu, ajjala lahu 'uqubah fid dunya. Allah akan ajjala apa? Mempercepatkan, menyegerakan. Ajal ni maknanya apa? Segera. Sebab tu manusia ni dia dibuat dengan ada perangai ajal. Perangai yang nak segera apa pun. Memang kita lagu tu tuan-tuan. Baik. Maka Nabi kata, kalau Allah nak seorang hamba itu dapat kebaikan, Allah akan segerakan kat dia ni uqubah, ujian ataupun penghapusan dosa. Apa nama ni, musibah. Kalau musibah dalam arti kata bala tak, musibah ujian lah, ibtila. Allah akan segerakan musibah dia tu atas dunia lagi dah. Wa idza arada bi 'abdihi syarra amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Tetapi kalau seseorang hamba itu Allah kehendaki pada dia keburukan, Allah akan biar dia berterusan dalam keadaan dosa dia. Allah takkan balas lagi. Uqubah ni macam balasan dosa lah. Allah takkan balas apa lagi. Dia buat jahat tapi dia terus sihat. Dia buat maksiat tapi dia sihat walafiat. Allah biarkan dia. Tak pernah sakit, tak pernah susah. Kerana apa kata Nabi? Orang yang macam ni kalau kita tengok dah tenggelam dalam maksiat tetapi sihat walafiat. Tenggelam dalam dosa tapi badan terus sasa. Tenggelam dalam jahat tapi badan sihat. Maka kata Nabi, orang ni Allah kehendaki keburukan pada dia, Allah akan biar sampai hari kiamat. Kalau amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, sampai dia akan dimatikan dalam keadaan penuh dengan dosa dia tu tanpa dipotong. Sebab kalau kita kena ujian musibah, dosa kita potong. Lagi ada satu hadis yang lain tuan-tuan tengok. Bagaimana Allah buat cukup cantik lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan malam ni ada dalam kalangan tuan-tuan yang sedang terima ujian, malam ni malam yang paling sesuai untuk tuan-tuan dengar. Kalau kita terima ujian, Nabi kata kalau Allah sayang kat seseorang hamba tu, Allah nak kebaikan pada dia, atas dunia ni dia kena dah.
Kena dah, mungkin dosa dia muda-muda kan, dosa dia remaja zaman sekolah dulu kan, dah lepas balik dah kan. Ada dosa, dia main tua-tua ni bila ubah pergi masjid jadi orang bagus, dia orang masjid, tiba-tiba dia diuji sakit lutut, sakit kepala, sakit buah pinggang, sakit apa pun, Allah bagi siap-siap. Ajala uqubah. Allah percepatkan penghapusan dosa dia di dunia. Itu tanda apa? Allah sayang dan Allah nak kebaikan pada dia. Tapi siapa yang dia tak pernah sakit? Siapa tak pernah sakit, tuan-tuan? Contoh atas dunia ni, siapa yang tak pernah sakit langsung? Firaun. Demam pun tak pernah. Firaun. Takut benda tu kalau kena terima kat kita jadi istidraj. Istidraj ni apa? Dia buat jahat, dia buat maksiat, tapi dia terus menerus jadi maksiat dia tu. Takut, tuan-tuan, istidraj. Ramai ulama-ulama, tuan-tuan, yang sihat walafiat, kaya-kaya, padahal itu bukan istidraj, itu memang kurnia Allah kepada mereka. Itu pun mereka takut kata istidraj. Siapa contoh istidraj terbesar? Dajjal. Dajjal ni maksiat, syirik, mengaku Tuhan, dosa, tapi dia buat apa pun jadi, dia kata apa pun jadi. Istidraj. Allah bagi kat dia, nak bagi dia lagi sesat. Takut, tuan-tuan, kalau kita duduk dalam maksiat, tiba-tiba kita sihat, tak pernah kena uji apa langsung, hati pun seronok ayah. Itu bukan tanda Allah redha. Itu tanda Allah biak. Jangan kita sangka kita buat apa tak pernah sakit, itu tandanya Allah redha perbuatan kita. Kita buat perangai maksiat ke, buat apa pun guna kita rasa aku tak pernah kena apa pun, Allah tak pernah bagi apa kat aku pun, maknanya Allah redha lah. Aku pergi Mekah pun tak kena apa pun, nanti sat. Kadang-kadang Allah dah biak, hang buatlah apa pun, akhirat hang sakit. Berpadalah baik kita kena atas dunia, tuan-tuan. Dunia sementara. Apa yang nak kena atas dunia, semua sementara. Tidak, tuan. Sonok pun sat, sakit pun sat. Tuan-tuan tengok kawan-kawan tuan-tuan yang di hospital, penuh wayar di muka dia, di mulut masuk ke hidung, cucuk ke tengkok, derita dia ni. Dia mati, rehat dah. Seronok lah. Mana ada wayar pada lepas mati? Dalam wayar dia keluar masuk tubuh badan dia ni, keluar bukan keluar ayak saja tu, keluar dosa sekali tu. Ajalalahul uqubah fid dunya. Allah cepatkan untuk dia atas dunia, terima siap-siap dah. Nanti dia mati free. Free sungguh kau ustaz? Nanti Ustaz, hadis seterusnya lagi ada. Kena dengar sampai habis. Baik, sambung tu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna azima jaza ma'a inna izamal jaza ma'a izamal bala. Besarnya ganjaran datang bersama besarnya ujian. Agungnya besarlah, azim ni besar, agung lah. Agungnya pembalasan datang bersama agungnya ujian. Lagi teruk ujian yang dia tanggung, lagi besar pahala dia. Lagi besar derita yang dia tanggung atas dunia, lagi besar dosa dia yang Allah padamkan. Nabi sebut. Wa inna Allah Ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Dan kata Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bila mana dia sayang sesuatu kaum itu, tetapi kaum itu ada dosa sikit ataupun ada dosa juga, tapi Allah sayang, ibtalahum, Allah akan uji depa. Kita tengok sebahagian negara Islam, negara yang mengamalkan Islam, negara yang menegakkan syiar Islam, tapi Allah uji kadang-kadang, mungkin datang gempa, mungkin datang gunung berapi ke apa-apa, tapi kita tahu depa ni baik. Maka kata Nabi, itu kerana Allah, innallaha ta'ala ahabba ila qaumin, Allah sayang kaum itu. Tetapi ada satu dua benda yang kita tak tahu, ada kesilapan depa dulu-dulu ke apa ke, tapi Allah nak bersihkan, Allah akan segerakan ujian tu. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Rawahu Tirmizi. Siapa yang redha dengan ujian tu, Allah akan redha pada dia. Siapa yang murka dengan ujian itu, Allah akan murka dengan dia. Ingat tuan-tuan, apa sahaja yang datang daripada Allah, pahit, manis, tawak, masam, apapun, kita terima sebagai keindahan belaka. Sakit, tak apalah, datang daripada Allah. Sakit itu sakit yang indah. Pedih kadang-kadang, tapi kalau Allah uji, pedih itu pedih yang indah.
Ingat macam tu tuan-tuan. Kita doa, ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, bukan nak ubah takdir ni ya Allah, cuma memohon kelembutan Allah terhadap takdir ini ya Allah. Ya, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai sebaik-baik penolong. Ingat baca yang tu. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah nak kita minta pada dia tuan-tuan. Ya. Allah nak, Allah suka satu hamba yang buat dosa kemudian minta ampun pada dia, Allah suka beri pengampunan. Dalam riwayat yang lain kata, kalau manusia tu tak pernah buat dosa langsung ni, mustahil lah. Tapi kalau manusia tu tak pernah langsung buat dosa, Allah akan matikan manusia tu, Allah akan gantikan dengan manusia yang lain yang buat dosa seterusnya minta ampun kepada Allah dan Allah akan ampunkan. Maknanya apa? Dosa ni biasa, bukanlah biasa yang orang salah faham. Maknanya buat dosa jangan sangka tak ada ruang untuk kita. Minta ampun, Allah akan ampunkan. Allah suka memberi pengampunan. Allah suka kita minta pada dia. Sebab tu kalau kita rasa serba-serbi kita cukup, tak pernah sakit, tak pernah miskin, tak pernah susah, duit tak pernah putih, bila kita nak minta ke Allah? Tak minta lah. Kita merasa cukup. No? Tapi bila sekali Allah uji sakit, tak berhenti dalam sujud kita minta, ya Allah, aku nak sembuh pada sakit ni ya Allah. Betul ya anda? No? Kita duk ada duit setiap bulan, tak pernah takut, tak pernah minta. Kita duk sangka gaji tu bagi kita duit. Tapi orang berniaga, ni tangan tak putih ya Allah, nak makan apa hujung bulan ni ya Allah, bagilah rezeki ya Allah. Allah suka pada hamba-hambanya yang sering meminta padanya tuan-tuan. Minta pada Allah. Kita buatlah benda yang Allah suka. Ya. Sekalipun kita cukup, minta lagi. Minta pada Allah. Minta. Allah ghaniyun hamid. Kaya, terpuji. Tak ada perlu bajet 2023, bajet 2022, tak perlu. Nah, unlimited Allah boleh bagi. Minta tuan-tuan, minta belah ihsan Allah, minta mudah atas dunia, minta mudah di akhirat, minta lapang di kubur, mintalah pada Allah dalam keadaan yakin Allah akan bagi, Allah pasti bagi. Cuba kita ingat dalam hidup kita ni, apa yang kita minta dan harap nak dapat yang kita tak dapat. Kita ingat balik. Semua dapat. Perasan tak? Allah mesti bagi punya. Lambat dengan cepat. Ha? Lambat dengan cepat. Yakin tuan-tuan, yakin pada Allah. Orang yang pernah mengecapi nikmat itu, dia akan tahu apa maknanya. Terutamanya tuan-tuan, mintalah sepertiga malam dalam tahajud kita. Orang yang minta dalam tahajud, dia punya doa macam orang panah tepat kena bullseye tu. Buat tuan-tuan. Orang yang pernah merasai pengalaman itu, dia tahu nikmatnya meminta kepada Allah sepertiga malam. Dia akan tahu tuan-tuan. Orang yang macam ni, nikmat dia bangun tengah malam minta kepada Allah, tak ada bahasa boleh cerita, tak ada lagu boleh habang, tak ada orang boleh gambarkan. Nikmat dia lagu mana, kena rasa tuan-tuan. Pasal tu orang-orang, tuan-tuan ingat tak Allahyarham Tok Guru Nik Aziz, dalam satu ceramah tu dia cerita, di YouTube pun ada ceramah tu. Dia abang kata dalam hidup dia ni sekali dia tak bangkit tahajud terlepas. Tuan-tuan tengok di YouTube ada. Masa tu dia bagi anugerah kepada tokoh agama, tokoh artis, MSH pada masa tu lah, masa malam tu dia cerita. Ceramah di YouTube ada lagi. Sambil dia duduk cakap tu, bukan dia nak cerita pasal dia bagus sembahyang tahajud tu tak, tapi sebab tu, bila disebut tu kita boleh nampak tuan-tuan, sebab yang bukan buat-buat ni. Oh, betul ya tuan-tuan, sebab yang bukan buat-buat ni. No? Dan satu lagi kelebihan tahajud ni, tuan-tuan buat, kalau tuan-tuan tak percaya, kalau buat tak jadi, tuan-tuan memang rasa bulan depan. Tuan-tuan niatnya nak bangkit, tak payah kunci jam, Allah gerak. Allah gerak tuan-tuan. Niat sungguh-sungguh aku nak bangkit tahajud ya Allah. Allah gerak punya. Lepas tu kita pula nak bangkit tak bangkit. Allah gerak punya. Ya. Allah mesti gerak. Itu ajaibnya bangun malam. Tuan-tuan buat. Tak jadi tuan-tuan memang rasa bulan depan. Niat sungguh-sungguh ya Allah aku nak bangun tahajud malam ni ya Allah. Allah pasti gerak. Tambahlah subuh lambat. Pukul 6 pun dah lagi tahajud. No, buat tuan-tuan dah buat. Saya cerita kat tuan-tuan ni bukan kata saya nak rajin buat tiap malam, tak.
tak mau cerita pasal saya lah, tapi nak buat tu buatlah tuan-tuan lah, buat. No, kita pekat buatlah. Baik. Seronok. Wallahi seronok. Baik. Minta pada Allah no. Boleh lagi ke? Boleh lagi no. Ada satu hadis ni panjang. Hadis yang 49 ni panjang pasal anak Abu Talhah meninggal tu. Hadis lepas pada tu pendek sikit, pendek sangat. Yang saya kata pasal orang yang Allah uji dia dengan ujian yang berat, dalam keadaan Allah akan hapuskan dosa-dosa dia, kemudian dia akan balik tu kosong tanpa dosa. Saya nak ambil hadis tu dulu no. Tapi takut nanti dia skip, tak sesuai pula kalau siapa yang tak apalah, saya baca hadis ni terus lah. Sebab nanti ada satu lagi hadis Nabi kata, orang yang Allah uji dia, nanti dia bangkit, dia dengan ujian, sakit lah, kena tipu lah, orang buat penayang lah, orang ujian lah, senang abang. Nanti dia akan balik pada Allah dalam keadaan dosa tak ada. Dia pun heran, mana pergi, takkan aku tak ada dosa langsung, rupanya tu Allah dah padam. Satu ada dalam ni. Tapi saya tak mau skip lah, tak sesuai pula, tak sopan pula. Imam Nawawi susun, kita ikut lah. Boleh tuan-tuan, ada lagi 10 minit kat saya nak perhabis satu hadis last. Panjang sikit tapi tak apalah, saya percepat lah. No, hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Ya. Kana ibnu li Abi Talhah radhiyallahu anhu yashtaki. Anas bin Malik ni hadis nombor 49 no. Anas bin Malik kata, Abu Talhah ni ada bini nama Ummu Sulaim ya. Daripada anak daripada ni sakit, kata Anas bin Malik, daripada anak kecil sakit. Fa kharaja Abu Talhah fa qubida sabiyyu. Maka dalam anak dia sakit lama lah. Kemudian masa tu Abu Talhah pun tak boleh tunggu lama-lama di rumah, maka dia keluar pergi menjaga dan sebagainya. Masa dia duduk ada di luar tu, outstation tu menjaga tu, anak dia meninggal dunia. Fa qubida sabiyyun. Anak dia kecil tu meninggal dunia. Falamma raja'a Abu Talhah radhiyallahu an qala ma fa'ala ibni, qalat Ummu Sulaim wa hiya ummu sabi huwa askunu ma kana. Ya. Kemudian bila dia pergi menjaga lama, masa dia pergi menjaga tu anak dia mati, meninggal dah. Bila dia balik, hak mula dia tanya anak dia dululah, pasal anak duk sakit. Ya. Tanya isteri dia Ummu Sulaim, macam mana anak kita ni? Maka Ummu Sulaim kata, anak kita berada dalam keadaan yang paling tenang dalam hidup dia. Kata lagu tu. Bukan dia tipu dah, tenang sungguh lah. Tapi meninggal dah. Duk ada dalam bilik, meninggal. Tak apa bang, banding risau bang, anak kita tenang ya. Kata. Dalam hadis Sahih Muslim, Ummu Sulaim habaq kat jiran-jiran semua. Saat lagi laki ku balik, siapa jangan habaq kat dia yang anak dia meninggal. Biar aku habaq sendiri. Ummu Sulaim habaq dah. Ya. Tu hadis tu dalam Sahih Muslim. Ada juga dalam ni. Maka bila laki dia balik, Abu Talhah balik, tanya mana anak kita duduk sakit ni kan. Muslim kata, tak apa bang, anak kita dalam keadaan yang paling tenang sekali. Oh, dia pun lega dengar. Padahal anak dia meninggal dah, duduk dalam bilik. Ni bini ni tuan-tuan, dahsyat betul lah. Selalu perempuan emosi, tapi Ummu Sulaim dia menunjukkan dia wanita besi. Faqarrabat ilaihi al-asha fata'asha. Kemudian dia pun buat masak dinner malam. Bagi laki dia, jamu laki dia makan. Dan buat yang paling sedap sekali lah, special. Bagi laki dia makan. Thumma asaba minha. Kemudian dia dalam Sahih Muslim sebut, panjang lagi. Itu mana hadis ni riwayat bermakna. Dalam Sahih Muslim sebut, dia make up cantik-cantik. Yang selayaknya sebagai isteri lah. Kita tak payah bayang lah. Tapi selayaknya sebagai isteri, cantik ke mana tak tahu. Tapi sampai laki dia berasa syahwat lah. Dia make up paling indah. Maka tuan-tuan, lepas makan malam, dia pun masuk bersama isteri dia Ummu Sulaim ni. Pasal bini pun make up lawa sangat ni, dia pun naik satu macam nekaran, masuk dalam bersama bini dia. Anak ni meninggal dah ni. Anak duduk meninggal, mayat duduk ni, dia tak tahu. Bila meninggal, falamma faragha, bila dia pun dah habis, selesai dah puas dah, seronok dah, senang orang jantan kan. Tengah duduk seronok tu, maka bini dia kata, warus sabiyya, kebumikan anak ni. Tapi dalam Sahih Muslim dia panjang lagi tuan-tuan. Dalam Sahih Muslim dia cerita, Ummu Sulaim kata kat dia, abang, kalau ada satu-satu orang tu dia bagi abang pinjam barang, kemudian mai satu masa dia nak ambil balik, abang marah tak? Betul lah, tak boleh marah lah pakai barang kita. Maka baru dia kata, anak kita ni Allah ambil balik dah.
Macam tu. Dah Sahih Muslim. Tapi yang ni Sahih Bukhari dia ringkas sikit. Bini dia kata, kebumikan anak kita bang. Anak kita meninggal dunia dah. Ya. Abu Talha dengar-dengar dia kadang tuan-tuan. Anak aku meninggal hang gamak tak habaq tu. Hang biar aku dalam keadaan makan, aku dalam keadaan berjunuk pula. Hang gamak tak habaq mayat ni anak aku ni. Ya. Falamma asbaha Abu Talha ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Esok pagi-pagi tu tak tunggu lama dah, subuh tu terus habis mayang tu dia pergi jumpa Nabi Dandan. Pergi cerita kat Nabi. Ya Rasulullah, tahu dah Ummu Sulaim bini saya buat lagu ni kat saya. Adakah patut anak kami meninggal dunia dah? Dia boleh buat relax. Dia boleh jamu saya makan lah, lagu pakai lagu seksi, lagu menggoda dan sebagainya. Cerita kat Nabi. Semua sahabat suka akan cerita kat Nabi apa pun lah kan. Maka Nabi kata, arrastumul lailah. Dengan dia cerita kat Nabi sampai tahap tu. Dia kata sampai tahap dia pakai elok-elok, pakai sigok-sigok nak bagi saya naik syahwat apa semua ni. Cerita kat Nabi. Tak ada rahsia. Maka Nabi kata, hampa bersama ke semalam? Apa bersama tuan-tuan faham no? Hampa bersama ke semalam? Naam. Dia kata naam. Qala naam. Ya, kami bersama. Qala, maka berkata Nabi, Allahumma barik lahuma. Ya Allah, berkatilah kedua-duanya. Berkati apa ni? Berkati perhubungan semalam tu. Maksudnya Allah, Nabi doa agar apa yang dia perbuat semalam tu, persetubuhan itu diberkati oleh Allah, dan bila dapat keberkatan dia akan mai zuriat. Pasal tu kita nak buat perhubungan tu kena baca doa, bukan main hantam kan. Tak maulah cerita tak elok tak. Tapi kena cerita kalau agama orang kan, bukan boleh malu. Tapi kena ada doa lah. Paling tidak pun baca auzubillah, baca ta'awuz. Baik. Allahumma barik lahum. Nabi doa berkatilah keduanya. Fawaladat ghulaman. Berkat doa Nabi itu tuan-tuan mengandung pula Ummu Sulaim. Ummu Sulaim mengandung pula ke-9 dah. Sebab habis cepat-cepat. Cepat tu lah. Panjang ni sampai bila mengandung pula. Kemudian beranak rasa cepat beranak. Faqala li Abu Talha. Abu Talha kata kepada Anas bin Malik. Kan Anas bin Malik yang riwayat hadis ni. Ihmilhu hatta ta'tiya bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'as ma'ahu bitamaratin. Maka bila elok-elok keluar anak, Abu Talha kata kepada Anas, ambil anak aku ni pi bawa dekat Nabi. Pi bawa jumpa Nabi. Lepas beranak tu duduk Ustaz, bawa pergi jumpa Nabi terus. Bawa kurma. Dah sampai kat Nabi, maka fa akhadhaha Nabi sallallahu alaihi wasallam famadaghaha thumma akhadhaha min fihi faj'alaha fi sabi. Maka bila sampai kat Nabi, Nabi ambil anak Abu Talha tu, Nabi riba, Nabi ambil kurma tu yang tahnik tu lah. Nabi lenyek, kemudian Nabi masukkan dalam mulut Nabi. Dengan Nabi ambil tu, Nabi masukkan dekat lelangit dia. Maksudnya ayat aliuk Nabi tu masuk dalam lelangit dia. Ini hadis ni yang jadi dalil tahnik tu. Thumma hannakahu wa sammahu Abdullah. Kemudian Nabi pun namakan dia dengan nama Abdullah. Daripada hadis ni jugalah yang jadi hukum tahnik tu. Perbincangan tentang tahnik ni panjang. Dalam syarah Minhaj ala Sahih Muslim, Imam Nawawi cerita masa bila nak tahnik. Seeloknya seawal yang boleh. Dalam Fathul Bari, syarah pada Sahih Bukhari, syarah pada hadis ni, Imam Ibn Hajar bawa, kalau ada satu riwayat itu, riwayat yang lain Abu Musa Asy'ari, bila anak tu beranak pagi, petang tu pergi tahnik dah. Secepat yang boleh. Bukan kata kita tunggu seminggu, tunggu nak buat majlis sebulan, anak tu reti pepak dah. Tak jadi. Dia tujuan dia agar yang mula masuk tu manisan. Kemudian ayat liuk tu biarlah ayat liuk orang yang soleh. Saya tuan-tuan, saya minta maaf mungkin saya beza dengan orang, tapi ini pendapat peribadi saya. Boleh tolak, tak ada masalah. Mana pergi saya punya penanda? Saya nak tutup dah. Boleh tolak, tak ada masalah. Ini pendapat peribadi saya. Saya tutup dengan dia. Baik. Jadi hukum tahnik pun sunnah. Kemudian dalam hadis yang syarah saya Bukhari Fathul Bari itu sebut, Ibn Hajar kata kalau dalam riwayat tu sebutlah bila bayi beranak pagi, petang tu tahnik. Maksudnya bukan kata kalau bayi beranak petang, maksudnya dalam tempoh tu lah kita ukur sendirilah. Maksudnya sunnah depa menyegerakan, kemudian bagi nama kat dia. Baik.
Sebab tu Nabi bagi nama wasamahu Abdullah, Nabi bagi nama kat dia. Jadi sunnah dia apa? Awal masuk tu manisan. Kemudian ayat liuk orang yang soleh. Jadi adakah semua ayat liuk dia macam mana, dia utamanya manisan, tapi yang ayat liuk sebenarnya Nabi, keberkatan Nabi itu. Tapi ada orang dia kata tak apalah, ambil ulama pun saya pegang kata bolehlah berkat orang soleh ni. Tapi pendapat peribadi saya, minta maaf, bukan tentu ustaz. Bukan nanti ustaz. Saya tak tahnik langsung. Ramai lah lagu mana pun saya tak mau. Saya tahu saya lagu mana. Beramai saya tak mau. Wallahi saya tak mau. Bukan kata menyombong tak. Saya tahu saya macam mana. Dan ini untuk tuan-tuan, dan ini untuk orang yang tengok video ni. Jangan nanti ustaz. Kadang-kadang ustaz ni dia ceramah banyak. Dia ceramah banyak, kadang-kadang cakap merepek terlepas, kadang-kadang banyak. Terlepas cakap merapu apa-apa, melawak apa lebih kurang merepek apa banyak tuan-tuan. Kalau bukan ustaz lain, saya lah, tak apa saya kata mengaku saya, tapi kita nak, kalau boleh biarlah orang soleh, tak nanti ustaz lah tuan-tuan. Saya lagi suka kalau tok-tok syiak ke orang masjid yang memang sengap, yang memang tak tahulah kadang-kadang bidang-bidang kampung yang solehah tu, orang makcik-makcik tok-tok yang memang melazimi semayang malam, yang tak cakap banyak, yang zikir saja di mulut depa, orang lagu nipi ya. Kita masyarakat lah ni, kita ustazah tu tinggi sangat. Kadang-kadang ustazah pun lebih pada orang awam lagi kadang-kadang. Kalau tuan-tuan tengok di media sosial, hak bergaduh lebih pada orang tu depa. Hak bergencok lebih orang pada orang pun depa kadang-kadang. Sedih juga. Bukan semua, tapi hak selebriti ni kadang-kadang kita tengok berasa nak marah juga. Lebih pada orang awam. Kadang-kadang hak tu lah diangkat tu, diukur ilmu tu dengan terkenal, bukan nanti terkenal. Kadang ustaz-ustaz di cerok kampung tu punya bagus, orang tak kenal tapi soleh. Ni ustaz imam kita ni punya soleh tuan-tuan. Ustaz saya lah kan, orang soleh ramai gitu tuan-tuan. Bukan nanti terkenal dak. Ataupun anak-anak saya suruh tok-tok di kampung, yang jenis mengaji malam, kita tahu lah kan, kita ada jiran-jiran, saya suruh tok-tok di kampung. Pasal kita tahu tak nanti ustaz lah. Tak nanti ustaz. Saya tutup lah ni, tutup betul ni. Saya contoh kat tuan-tuan, saya ada sikit Allah uji dengan tak tahu sakit apa, tak tahu dia jadi ketak, gemuruh lama dah. Mak menakan saya buat main ayat tawak lah. Kita buat ayat tawak banyak ustaz dah. Jadi tak jadi gitulah. Tapi satu ayat tawak ni dia rasi dengan saya. Ayat masuk ayat tawak kan, ayat jampi kan. Saya tanyalah mak tih saya kan, nanti buat ke ustaz mana kan. Kita bukan ustaz mana pun, dia orang di kampung dia di Ipoh. Orang ni lumpuh. Bukan ustaz, dia orang soleh, dia lumpuh. Jadi dia duduk di rumah ni tak bergaul dengan dunia luar. Dia tak ambil tahu orang nak merapu dunia politik ke fitnah ke apa, kata orang tak pernah gaduh dengan jiran pun apa pun tak. Dia kira duduk di rumah mengaji Quran, sembahyang duha, keluar ambil angin pagi, mayang tahajud, yang tu je. Jadi dia yang tolong doa. Jadi saya rasa rasi dengan saya. Jadi saya ingat betul lah gitu tuan-tuan, orang soleh. Kita pun anak-anak esok, anak cucu ke apa ke, jangan nanti ustaz, apalah ustaz suruh tak apa, ikut sekolah. Tapi kalau kata tak dan ke apa ke, orang soleh tuan. Kalau saya, anak-anak saya ni saya cari macam tok-tok yang memang kita tahu dia soleh. Kita kenal jiran-jiran kita kenal adik-adik kita kan. Boleh insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat amal dan sampaikan. Kalau tak setuju tak apa lah, itu pendapat peribadi saya. Jadi dalam syarah Sahih Muslim, syarah Minhaj ala Sahih Muslim Imam Nawawi, dalam Fathul Bari syarah ala Bukhari sebut tahnik ni sunnah dan waktu bila seelok-eloknya disegerakan. Wallahu taala alam tuan-tuan. Bulan depan kita sambung lagi, tak habis lagi bab sabat, hadis-hadis nombor 50. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa ifdal mursalin wa ilmal malaikatil muqarrabin wa hdina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.